Okey, tolong baca lagi sekali pengertian menepati janji. Siapa-siapa boleh? Saya. Okey, silakan. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Okey, so itu adalah pengertian menepati janji. So menepati janji ni adalah satu sifat yang sangat baik ya. Satu sifat yang mulia, satu sifat yang baik, satu sifat yang kena ada pada dalam diri kita. So semua orang tidak lari daripada membuat janji. Tak kisahlah janji itu besar atau kecil, melibatkan perkara yang melibatkan seorang, dua orang atau lebih daripada tu. So tak kiralah kita ni orang kecil ke orang besar ke, mesti pernah buat janji. Okay, saya yakin semua daripada kita mesti pernah buat janji. So janji itu adalah mesti ditepati. Okay, so sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beradab dan berakhlak, sesiapa yang telah membuat sesuatu janji, dia kenalah menepati janji yang telah dia buat. So menepati janji secara lebih tepatnya, pengertian dia apa? Dia adalah menunaikan sesuatu yang telah kita janjikan. Sebagai contoh ya, sebagai contoh kita janji kepada kawan kita, okey, kita janji kat kawan kita, saya nak datang rumah kamu petang ni, kita akan belajar bersama-sama ataupun bermain bersama-sama. So apa nak buat dengan janji itu? Okey, kita kena tunaikan sesuatu yang kita janjikan itu tadi tepat pada masanya. So kalau kita janji dengan dia, kita nak datang rumah dia, kita nak belajar dengan dia, kita nak main dengan dia petang pukul 4, so pukul 4 kita kena datanglah. Okey, macam juga sekarang ni kan musim-musim PDPR. Okey, guru-guru dah bagi tahu awal. Biasanya kalau kita ada kelas online pada pagi ni, malam tu guru-guru dah bagi tahu kan. So guru-guru akan bagi tahu kelas kita esok akan mula pukul 8. Kelas kita esok akan mula pukul 8 suku. So kita kena belajarlah, okey, sebagai murid macam mana kamu nak tepati janji. Kamu kena masuk kelas tepat pada masanya. Kalau guru-guru pula macam mana guru-guru nak menepati janji? Guru-guru kena buat dia punya kelas itu tepat pada masa yang telah dia bagi tahu pada murid-murid. Okey. So itu adalah sedikit berkaitan pengertian menepati janji. Okey, so kita boleh tengok seterusnya dekat muka surat yang ke-28. Okey. Muka surat 28 kita ada dalil. Okey, kita ada dalil menepati janji. So seperti sebelum ni, okey, saya ada terangkan sebelum-sebelum ni. So dalil ini biasanya yang paling utama diambil daripada dua sumber. Okey, ada sumber lain juga. Okey. So antara sumber yang pertama adalah apabila datangnya daripada Allah, apabila itu adalah firman daripada Allah, maksud dia dalil itu datangnya daripada Al-Quran. Okey, kalau dalil itu datangnya daripada Rasulullah ataupun Nabi Muhammad SAW, dalil itu datangnya daripada hadis Rasulullah. So untuk dalil yang pertama, ini adalah datangnya daripada Al-Quran. Okey, boleh kita tengok dekat bawah sekali ni dia ada tulis surah Al-Ma'idah ayat 1. Okey. So dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 ada satu ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk menepati janji. Ayat Al-Quran itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Okey, tolong seorang bacakan apa maksud ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Okey, so dalam ayat Al-Quran ni, dalam Al-Quran ni pun telah jelas. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Okey, jadi dalam ayat Quran ni tadi jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Maksud dia Allah sendiri telah perintahkan kita melalui ayat dalam Al-Quran ini untuk kita semua, kalau kita ada buat sesuatu janji, kita wajib untuk penuhi, sempurnakan janji tersebut. Sebab itu adalah sifat alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. So kalau kita mengaku kita ini beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasulullah, so seharusnya dan semestinya sewajibnya kita ini menepati janji yang kita telah buat. So hukumnya untuk menepati janji adalah wajib lah. Bila kita dah buat janji, kita wajib untuk patuhi. So itu adalah sifat orang Islam, sifat orang yang beriman. So itu adalah dalil daripada ayat Al-Quran. Okay. So seterusnya kita tengok dekat bahagian bawah.
Dalil yang kedua ini datangnya daripada hadis Nabi Muhammad SAW. So kita tengok dekat sini, okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis ya, atas tadi itu ayat Al-Quran, ini adalah hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasatun. Okey, ayatul munafiqi salasatun. Tanda orang yang munafik. Munafik ini adalah orang yang lawan kepada orang yang baik. Okey, lawan kepada orang yang baik. Maksudnya orang-orang yang tidak baik lah. Okey, tandanya ada 3. Okey, tanda orang yang munafik yang tidak baik ini ada 3 benda. Apa tanda itu? Okey, dalam hadis ni dia sebutkan ada 3 tanda orang yang tak baik tu. So apa tandanya? Yang pertama adalah iza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, apabila dia bercakap, dia berdusta ataupun berbohong. Okey, kalau dia cakap sesuatu benda, dia cakap benda tu yang tipu, yang tak betul. So itu adalah perangai yang tidak baik lah, perangai yang tidak elok. So itu adalah tanda orang munafik yang pertama. Lepas tu yang kedua, apa dia tanda yang kedua? Tadi dia cakap ada 3 tanda kan. So tanda yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ini adalah sangat penting sebab dia sangat berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Apa dia? So tanda yang kedua adalah apabila dia berjanji, dia mungkir janji. So sifat orang yang tidak baik, sifat yang kita kena jauhi, sifat yang kita kena tidak buat, yang kita kena hindari adalah apabila kita berjanji, kita mungkir janji. Kita janji dengan orang, kita nak jumpa dengan dia pukul 4 tapi kita tak datang-datang sampai sudah. Kita janji dengan mak ayah kita tadi kan, kita janji dengan mak kita tadi macam Irsyad cakap, nak sapu dekat luar, kita tak sapu-sapu sampai ke sudah. So itu adalah perangai yang tidak baik, perangai yang tidak boleh kita ikuti. So apa yang kita kena buat adalah menepati janji lah, sebab tidak menepati janji atau memungkiri janji itu adalah perangai orang yang munafik. Dan apa pula tanda yang ketiga? Tadi kita baca ada 3 tanda. So tanda yang pertama dah, tanda yang kedua dah, apa pula tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Okey, dan apabila diberi amanah dia khianat. Okey, apabila dia diberi amanah dia khianat. Dia diberi contohlah, kalau yang terdekat dengan kamu, kalau dekat sekolah dia diberi amanah sebagai seorang ketua kelas ataupun sebagai seorang pengawas ataupun pelajar biasa sekalipun. Okay, amanah-amanah yang diberikan mestilah mematuhi peraturan-peraturan sekolah ataupun sekarang kamu berada dekat rumah kan. So apa amanah kamu dekat rumah? Kamu adalah sebagai anak. Okay, anak dekat rumah sekaligus kamu juga sedang menjadi seorang pelajar secara online kan. So ada amanah-amanah yang kamu kena penuhi. So apabila mak ayah kamu suruh kamu untuk membuat sesuatu perkara, so itu adalah amanah untuk kamu buat, untuk kamu selesaikan. So apabila kamu juga berkaitan dengan sekolah-sekolah yang online sekarang ni pun, itu adalah amanah-amanah yang kamu kena buat. Okay, sebagai contoh, guru-guru memberikan kamu link untuk masuk ke kelas online, so kamu kena masuk lah kalau tiada apa-apa halangan kan. Guru-guru memberikan kamu tugasan-tugasan secara dalam talian, kamu kena siapkanlah. So itu adalah contoh-contoh amanah. Dan banyak lagi sebenarnya amanah-amanah yang berkisar dalam kehidupan kita sebenarnya. So untuk hari ini kita tengok setakat 2 tu dulu, iaitu pengertian dengan dalil menepati janji.